Pemimpin Mekah ni masuk Islam. Tiba-tiba kawan ni mari. Nabi pun masam muka, paling muka ke arah lain. Yang menyebabkan Allah Ta'ala tegur, "Wa ma yudrika la'allahu yazakka." Dan mu tahu mana wahai Muhammad. Tujuan hak dia mari ni, tujuan hak dia mari ni bukan tujuan saja-saja. Tujuan hak dia buat mari ni bukan tujuan saja nak suruh ganggu kamu. Dia mari ni yazakka itu untuk bersihkan jiwa dia. Jadi hak beriman dah untuk meningkatkan keimanan dia. Kenapa kamu boleh paling muka ke lain? Au yazakkaru fatanfa'ahu zikra, ataupun ia mahu mendapat peringatan supaya peringatan itu memberi manfaat kepadanya. Mu duk bagi manfaat, bagi peringatan pada musyrikin Mekah ni, tak tahu lagi dia terima ke tak. Tapi hak mukmin ni dia terima wahai Muhammad. Amma man istaghna, adapun orang yang merasa keadaan telah bercukupan, dia panggil sifat istighna. Amma man istaghna, sifat istighna. Sifat istighna ni iaitu sifat duduk atas muka dunia rasa serba cukup dengan apa yang ada. Ini sebenarnya sifat bahaya ni tuan-tuan. Sifat bahaya. Sifat berasa cukup atas muka dunia, tak perlu pada Allah Ta'ala, tak ada agama pun tak apa, matilah keadaan begitu pun tak apa bagi dia. Ini istighna dia panggil. Amma man istaghna, orang yang rasa cukup, tidak berhajat lagi menerima ajaran Al-Quran. Sebab apa? Sebab makan cukup, tidur cukup, duduk relax, tak buat apa satu. Jadi orang-orang macam ni semua ni dia panggil orang yang istighna. Pemimpin musyrikin Mekah ni ada sifat ni. Berasa cukup dengan kehidupan dunia ni dan tidak mahu kepada Al-Quran yang Nabi bawa. Dia rasa bahawa diri dia tu dah hebat dah. Oh, diri dia hebat dah, tak perlu dah pada wahyu-wahyu Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab rezeki dah dia ada dah, semua dunia dah dia ada dah. Maka apa yang dia ada semua ni tak perlu lagi lah bagi dia semua ni. Al-Quran tak perlu. Sebab apa? Kami dah ada dah. Dia ingat Al-Quran ni boleh keuntungan dunia. Al-Quran ni Allah Ta'ala buat turun boleh keuntungan akhirat. Kerana dunia ni, nak untung dunia ni, orang cari rezeki lebih, Tuhan bagi ke dia lebih. Orang rezeki kerja kuat, orang pandai meniaga, Tuhan bagilah. Tapi akhirat ni, orang yang ikhlas dan beramal dengan dalil, orang dapat akhirat. Beramal dengan Al-Quran, beramal dengan wahyu, mengaji wahyu Allah Ta'ala, baru dapat akhirat. Ni sifat istighna, kita kena jauh sifat ni. Letak dalam bracket sifat ni kita kena jauh. Sebab sifat ni merupakan sifat musyrikin Mekah. Pemimpin dia yang rasa cukup dengan apa yang ada, tidak berhajat kepada fa anta lahu tasadda, maka kau bersungguh-sungguh layan dia wahai Muhammad. Ni orang hak tak buka pintu hati, duk gila ke dunia ni Muhammad, kau sungguh duduk apa ni orang panggil, duk layan dia. Wa ma alaika alla yazakka, padahal engkau tidak bersalah kalau ia tidak mahu membersihkan diri daripada keingkaran. Mana kalau dia tak terima Islam, hak mu dakwah ni Muhammad, tak bersalah apa dia. Kamu tak bersalah apa, aku akan hukum dia. Kenapa kamu sampai berharap begitu ke dia, sampai sahabat mari pun masa mukahan Allah Ta'ala. Allah. Saya nak bagi tahu satu benda. Kalau Quran ni turun rekaan Nabi, tak ada ayat begini. Tidak ada ayat begini. Sebab apa? Ayat ni, kalau kita kerja selama ni okey, tiba-tiba adalah benda kita buat sikit je salah, bos panggil. Bos tak pernah marah sebelum ni, bos pun panggil. Bos tegur, dia tak marah, buat gini. Kawan kita pun kata, aku nampak bos macam marah kamu ni, kenapa? Bos panggil. Kita tak cerita malu. Betul tak? Cerita malu, tapi Allah Ta'ala ni nak bagi tahu bahawa nak suruh kita ni puas hati ikut Nabi Muhammad ni. Sehingga benda begini pun Allah Ta'ala wahyu pada dia cerita. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala wahyu ke dia. Kalau orang tak puas hati lagi duk ikut Nabi ni, saya tak tahulah nak kata macam mana. Begini Quran, begini Nabi sebut, padahal cerita ni cerita dia. Kalau dia tak sebut, orang tanya tahu tak?
Kerana Nabi ni siddiq. Kebenaran, Nabi bawa benda yang benar. Dan Nabi ni amanah terhadap apa yang dia bawa. Dia sebut semua. Bila Nabi ni sebut semua amanah yang apa yang Nabi bawa, takkanlah Nabi tak sebut benda-benda orang ada buat bid'ah hari ni. Boleh faham tu? Situ je saya nak pusing tu. Biar reti orang yang duk buat hak benda Nabi tak buat ni, adakah dia rasa tak puas hati dengan Nabi? Sampai tak boleh nak fikir. Mana dalil dia, mana dia ambil nas dia. Benda yang macam ni teguran kepada peribadi Nabi pun yang tidak ada dosa pun Nabi beritahu. Sebab apa? Sebab wahyu Allah. Kalau Nabi tak beritahu pun senyap-senyap pun mana orang tahu. Amma alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a. Adapun orang yang bersegera datang kepadamu, itu Abdullah tadi, orang yang buta tadi, wa huwa yakhsha, dengan perasaan takut melanggar perintah Allah. Cuba tengok Allah Taala zahirkan perasaan sahabat tu. Kerana Allah Taala tahu hati manusia ni bukan kerja Nabi, kerja Allah. Yang kamu Muhammad duk bersungguh berdakwah pada ketua musyrikin Mekah tu, kabilah-kabilah dia tu ada istighna. Dia tu ada cinta ke dunia, lupa pada Quran. Hak mari dekatmu ni Muhammad dengan perasaan takut melanggar perintah Allah. Fa anta anhu talaha, maka engkau berpaling daripadanya. Kalla innaha tazkirah, jangan melakukan Muhammad yang sedemikian itu. Sebenarnya Al-Quran memberi pengajaran dan peringatan yang mencukupi kepada siapa yang Allah Ta'ala nak cukupkan dia. Muhammad jangan buat begitu, Allah Ta'ala kata. Kenapa? Sebenarnya Quran ini memberi peringatan pada orang yang tidak ada nak ke dunia, tak ada istirna tadi. Al-Quran akan memberi peringatan kepada siapa orang yang ambil peringatan daripada Quran. Baik. Faman syaa dzakarah, maka siapa yang mahukan kebaikan dirinya, dapatlah dia mengambil peringatan daripadanya. Fi suhufin mukarramah, ayat-ayat itu tersimpan naskah-naskah yang dimuliakan, marfu'atin mutahharah, yang tinggi darjatnya, lagi suci segala gangguan, bi aidi safarah, dan terpelihara di tangan malaikat yang menyalinnya daripada luh mahfuz, kiramin bararah, itu malaikat mulia lagi bertakwa. Baik, ayat yang yang 12 sampai 16 ni dia panggil cerita berkenaan dengan keagungan Al-Quran. Kalau tadi ayat nombor 1 sehingga kalla innaha tazkirah tu teguran, zajrun kepada Nabi SAW dengan secara orang panggil secara yang baik daripada Allah Ta'ala. Bukan makna Allah Ta'ala tegur Nabi ni macam Tuhan tegur musyrikin Mekah dengan perasaan marah, tapi tidak. Tegur ni orang panggil dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rasa kasih sayangnya Allah Ta'ala kepada Nabi dia, supaya orang nampak Nabi ni perfect 100% untuk diikut dari sudut akhlak ke, dari sudut apa ke. Ni orang dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjaya tunjuk macam mana akhlak dia. Walaupun Abdullah bin Maktum tu dia tak nampak, dia buta. Kalau Nabi buat muka macam mana pun dia tak nampak dah. Tapi Allah Ta'ala nak zahirkan bahawa sahabat hak mari tu betul-betul ikhlas nak dengar perintah Allah Ta'ala. Dan orang yang mau dakwah tu Muhammad, orang yang tidak mahu terima Quran pun, dia nak pada dunia sahaja. Itu ayat pada Nabi. Ayat nombor 11 hingga ayat nombor 16 tu cerita berkenaan dengan Al-Quran. Al-Quran ni apa? Maka siapa yang mahukan kebaikan dirinya, maka dia ambil peringatan daripada Quran. Orang yang tidak mahu kebaikan di atas muka dunia ni, maka hidup dia tanpa hidup dengan Al-Quran. Hidup dia macam mana? Hidup dia di atas muka dunia ni macam tak adalah rasa cukup dengan makan dia, dengan hidup selesa dia. Tak mengaji Quran pun tak apa bagi dia. Nah, ini penyakit yang melanda umat Islam pada hari ini. Fi suhufin mukarramah, Quran ni tersimpan pada tempat yang dimuliakan. Tidak ada gangguan, tidak ada makhluk Allah Ta'ala yang boleh mengganggu Al-Quran ini. Maknanya Al-Quran ni satu benda yang betul, yang benar daripada Allah Ta'ala, sehingga gangguan tu tidak ada. Berdasar kepada ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra, aku yang menurunkan Al-Quran dan aku yang menjaga Al-Quran. Fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah,
tinggi darjatnya, lagi suci daripada segala gangguan. Bi aidi safarah, terpelihara malaikat-malaikat yang menyalinnya daripada luh mahfuz. Malaikat yang menyalin daripada luh mahfuz. Mana luh mahfuz? Atas langit. Mana-mana wallahu alam. Tuhan tak bagi alamat dalam Quran nak sebut macam mana. Kiramin bararah, malaikat yang mulia lagi bertakwa. Baik. Ayat nombor 17 hingga ayat 23, zajrun kepada musyrikin Mekah. Itu teguran, celaan kepada musyrikin Mekah yang tidak bersyukur terhadap nikmat Allah Ta'ala dan menderhakai Allah meskipun dia mengguna nikmat-nikmat Allah. Ayat 17 hingga 23. Kutilal insanu ma akfarah. Binasalah hendaknya manusia ingkar itu. Ma akfarah. Apa jenis kufur lah mereka ini, kata Allah. Min ayyi syai'in khalaqah. Cara Tuhan tegur. Tidakkah ia memikir dari apa dia diciptakan oleh Allah? Tuhan sebut binasalah. Kutilal insan ni satu benda. Kalau nak sedap lagi kita bahasa Kelantan lah, dia kata mapu kerah lah. Mana begitu. Kutilah ni mapu kerah. Mapuhlah orang-orang hak kafir. Apalah dia punya kufur, kata Allah. Tak fikir kamu jadi pada apa. Itu cara Allah Ta'ala. Tak fikir manusia jadi pada apa. Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Daripada air mani yang hina diciptakan, dilengkapkan keadaan persediaan untuk kamu bertanggungjawab di hadapan Allah Ta'ala esok. Daripada air mani itu je. Lepas tu diciptakan. Summa min ayat surah Al-Hajj, summa min alaqah, summa min nutfatin, summa min alaqah mudghah. Jadi segumpal darah, jadi masuk tulang, masuk roh. Jadi mu tak fikir manusia. Mu tak fikir bahawa mu ni dijadikan begini hina ni, yang mu nak kufur pada aku ni. Summa sabila yassar. Kemudian jalan itu, kemudian jalan yang baik dan jahat dimudahkan Tuhan kepadamu. Maka manusia pun pilih nak ambil jalan mana satu dia pilih. Hak mana satu ni? Hak baik, hak jahat. Tapi Allah Ta'ala sebut sini dulu. Summa amatahu fa akbar. Kemudian dimatikan lalu diperintahkan supaya ia dikuburkan. Summa iza sya'a ansyarah. Kemudian apabila Allah kehendaki dibangkitkan hidup semula akhirat. Kalla lamma yaqdima amara. Jangan hendaknya kamu kufur engkau lagi. Sebenarnya ia belum menunaikan apa yang diperintahkan kepada. Janganlah kamu nak kufur pada aku. Aku jadi kamu daripada air mani. Aku siapkan segala penciptaan pada kamu. Kemudian aku berimu summa sabila yassara. Pilih kamu jalan baik ke jalan tak baik ke. Summa amatahu fa akbara. Lepas tu nak pilih jadi jahat, mati juga. Nak pilih jadi baik, mati. Tapi mati jahat ni neraka. Hak mati baik ni syurga. Summa idza sa'al syarah. Kemudian apabila Allah kehendaki dibangkit hidup semula. Kalla lamma yaqdi ma amara. Baik. Ayat 24 hingga 32 itu satu dalil akli yang membuktikan kiamat. Al-Qurtubi sebut Allah Ta'ala menyebut urusan kehidupan, maka dia juga menyebut urusan akhirat. Allah Ta'ala sebut urusan kehidupan atas muka dunia ni, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga sebut urusan yang berkaitan dengan kebangkitan semula akhirat. Supaya manusia ni menambah amal yang saleh, buat amal saleh, serta membelanjakan hartanya bersedekah dan beri apa yang telah dikurniakan Allah Ta'ala, tujuan untuk akhirat. Maka Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-24 hingga 23, itu mendorong manusia ni supaya berfikir. Allah Ta'ala juga buat ayat 24 ni, bagi tahu 24 hingga 32, supaya mendorong manusia ni supaya fikir. Apa yang manusia perlu fikir ni? Tentang kejadian makanan, minuman yang diberikan kepada haiwan-haiwan mereka, sehingga haiwan mereka tu gemuk, boleh makan. Dan zat yang menyediakan semua ini pasti boleh membangkitkan akhirat. Boleh membangkitkan dirinya di hari akhirat.
Maknanya Allah Ta'ala boleh mencukupkan segala keperluan bagi kamu. Allah Ta'ala tu juga boleh menghancurkan segala keperluan yang ada untuk dia kuburkan kamu, dan juga Allah Ta'ala boleh mematikan kamu dan Allah Ta'ala bangkit semula akhirat. Sebagaimana Allah Ta'ala boleh pelihara kamu, maka dia boleh menghancurkan dan dia boleh bangkit semula di hari akhirat mengikut kehendak dia. Baik. Ayat 24 hingga 32. Falyanzul insanu ila ta'ami. Kalau kiranya ia tidak memikirkan asal kesudahan dirinya, iaitu nak berjumpa dengan Allah, maka ginilah manusia, fikirlah. Maka hendaklah manusia lihat kepada makanan yang aku bagi pada kamu, bagaimana dia mentarbiyahkannya. Allah Ta'ala buat macam mana? Anna sababna al-ma'a sabba. Kami telah mencurahkan hujan dengan curahan yang mencukup, yang menakjubkan. Summa syaqaqna al-arda syaqqa. Kemudian kami belah-belahkan bumi dengan belahan yang sesuai dengan tumbuh-tumbuhan. Fa'ambatsna fiha habban wa 'inaban wa qadban. Lalu kami tumbuhkan pada bumi itu biji-bijian, buah-buah anggur serta sayur-sayuran, wa zaitunan wa nakhla, dan zaitun serta pohon-pohon kurma, wa hadaiqa gulba, dan tanaman yang subur, wa fakihatan wa abba, dan berbagai-bagai buah-buahan serta bermacam-macam rumput, mata'an lakum wa li an'amikum, untuk kegunaan kamu dan binatang ternakan kamu. Cuba tengok. Dalil ni dalil nak suruh musyrikin Mekah berfikir, dan kita pun boleh fikir. Yang pertama sekali, anna sababna al-ma'a sabba. Falyanzur insanu ila ta'ami. Cuba tengok, melihat kepada makanan, bagaimana Tuhan mentarbiyahkan dia. Yang pertama Allah Ta'ala kata, aku yang pertama sekali curahkan air, hujan yang mencukupi. Nak jadikan tanaman, tanamlah apa, jagung ke, sayur ke apa, tak ada air tak jadi. Kerana waja'alna minal ma' kullu syai'in hayy. Allah Ta'ala jadikan semua benda hidup ini perlukan air. Maka Allah Ta'ala curahkan air. Air atas muka bumi ni bila turun, nak sampai pada anak benih yang ditanam tu, Allah Ta'ala yang masukkan dalam tu. Bumi ni serap air. Lepas tu nak keluar dia punya tanaman ni, keluar dia punya tanah, was-sama'i dhatir raj'i wal ardi dhatis sad'i. Di antara benda Tuhan sebut, bila air hujan tu daripada langit, dan juga bumi ni mesti merekah. Merekahnya bumi ni, bagaimana biji tadi mengeluarkan daun yang kecil untuk tolak tanah keluar. Dan kalau kita pergi, orang panggil, ambil anak pokok yang keluar tu, kita pergi buat gitu, lembek je tak? Tidak kerah. Macam mana dia boleh tolak tanah yang merekah? Kerja nak merekah tanah, nak bagi ruang pada anak pokok keluar, ni kerja Allah Ta'ala. Bukan kerja mu yang musyrikin Mekah. Mu tahu guna je, mu tahu mentahkan darah je, gitu maknanya. Nak beriman tak mahu. Ni kerja Allah Ta'ala. Wa ainaban wa qadban, dan buah anggur serta sayur-sayuran. Anggur ni sifat dia menjala. Menjalar begitu. Kerana atas muka bumi ni ada proses nak tumbuh melalui anak benih, melalui keratan batang, melalui pendebungaan, melalui angin. Dan semua tanah atas muka bumi ni bukan sesuai untuk semua tanaman. Kerana Allah Ta'ala telah bahagikan tanah ini untuk tanaman-tanaman tertentu. Bagaimana Tuhan sebutlah suratul Ra'du, wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa naqilun sinwanun wa ghairu sinwan yusqa bima'in wahid. Di atas muka bumi ini ada tanah yang telah aku bahagikan sesuai untuk tanaman. Ada jenis anggur, ada jenis zaitun, ada jenis kurma. Maknanya tanah ni telah aku bahagikan. Hak ni sesuai ni, hak ni sesuai ni. Soal manusia zaman sekarang nak kaji tanah tu, betul lah. Sesuai ke tak dengan tumbuhan nak tanam ni. Kalau orang tanya orang kerja farma, dia tahu lah dah.
Sesuai ke tak? Maka Allah Ta'ala kata lama dah. Aku dah bahagi dah. Dah kerja ni kerja satu je. Aku tu hujan daripada langit. Buat mari air. Mu tanam lah apa gajah rimah pun. Kalau aku tahu waktu hujan daripada langit ni. Kering habis kat mana ada. Boleh faham tu? Tu cara Kelantan cakap lah. Gajah rimah tu makna semua sekali lah. Baik. Dan zaitun serta pohon kurma dan tanaman yang cukup subur, dan berbagai buah-buahan lagi, bermacam-macam rumput lagi. Mata'an lakum, aku nak peremu kegunaan kamu wahai manusia, dan wali an'amikum, dan juga an'amikum. Apa dia tu? Binatang ternakan kamu. Maknanya aku buat ni bukan untuk aku saja, untuk binatang kamu. Bila binatang kamu dah makan siap dah, maka binatang kamu gemuk. Bila gemuk mu boleh sembelih, boleh makan. Makan daging dia pula. Semua ni aku pelihara untukmu belaka. Macam mana mu tak boleh beriman pada aku? Allahu Akbar. Lalu Allah Ta'ala sebut ayat nombor 33 hingga 37. Itu berkenaan dengan takhwif ukhrawi. Takhwif ukhrawi. Itu ancaman akhirat. Takhwif ni lawan dia apa? Tabsyir. Nah, takhwif ni maknanya ancaman akhirat. Ayat 33 hingga 37. Fa idza ja'atis sakhah, hasbu. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Kemudian kata Allah, fa idza ja'atis sakhah, kemudian ingatlah keadaan yang berlaku apabila datang suara jeritan yang dahsyat, kata Allah. Jadi setelah Allah Ta'ala sebut nikmat keperluan manusia tadi, ingat bahawa nikmat ni akan hancur. Tadi semua nikmat tu turun air hujan dah, ada tanaman, ada pokok, tu nikmat. Tapi ingat, fa idza ja'atis sakhah, semua tu berlaku apabila satu jeritan yang amat dahsyat, ini tiupan sangkakala yang kedua. Sangkakala yang kedua. Itu akhirat. Pada ketika itu kata Allah, yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari seorang itu lari daripada mar'u min akhi, sahabat handai dia, saudara dia. Lari, tak mau kawan. Lari ni dahsyat kiamat ni, siapa lupa. Wa ummihi wa abi, dan ibu serta bapanya. Wa sahibatihi wa bani, dan isteri serta anak-anaknya. Habis tak ingat, habis lupa. Kerana dahsyatnya kiamat. Boleh bayang sendirilah. Siapa lupa habis macam orang tak ingat ni, maknanya beratlah kiamat ni. Satu benda yang berat, satu benda yang diancam oleh Allah Ta'ala dengan ancaman yang berat. Supaya manusia fikir macam mana nak berhadapan dengan satu masalah yang besar, itu akhirat ni. Hak selamatnya macam mana? Hak selamatnya manusia hak tadi duduk atas muka dunia, fikir pasal akhirat. Baik. Wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, kerana tiap-tiap seorang dari mereka pada hari itu ada perkara-perkara yang cukup untuk menjadikan dia sibuk dengan hal dirinya sahaja. Dahsyatnya kiamat ni, siapa tak fikir orang lain. Dia fikir diri dia. Macam mana nak terlepas daripada kemurkaan Allah, macam mana nak terlepas daripada segala apa yang dia akan hadapi ni. Dia fikir diri dia, siapa tak fikir saudaranya, tak fikir anaknya, tak fikir kawannya. Kita tahu boleh fikir sendirilah keadaan macam mana kalau kita ni atas muka dunia susah macam mana pun fikir lagi. Ada anak lagi, ada isteri lagi. Nah, ni orang tak fikir apa. Susahnya dia nak berhadapan. Kemudian ayat nombor 38 sehingga 39.
38, 39 dipanggil tabsyir ukhrawi, iaitu khabar gembira akhirat. Untuk siapa ni? Sudah tentu untuk orang beriman yang menerima Al-Quran dan orang yang belajar Quran. 38 hingga 39. Wujuhun yawma idin musfirah. Muka orang-orang beriman pada hari itu musfirah, berseri-seri. Dahikatum mustabsyirah. Terutama dahikah ni makna suka. Mustabsyirah, suka, tertawa, lagi senyum. Wujuhun yawma idin musfirah, makna muka dia berseri. Dan dia suka, tertawa dan dia senyum. Senyum sebab apa ni? Sebab ada dia boleh akhirat ni. Dia nampak dah apa yang dia boleh di hari akhirat hasil daripada duduk atas muka dunia ni. Itu kelebihan Tuhan bagi pada dia. Pada orang yang macam mana ni? Orang yang berseri kerana cahaya iman dia. Cahaya iman yang menyebabkan serinya wajah dia di hari akhirat. Dan orang beriman ni semua berseri semua sekali. Orang munafik, orang kafir, muka dia gelap di hari akhirat. Muka dia hitam di hari akhirat. Kegelapan dosa dia, zulmat dia, terutamanya syirik pada Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau matilah keadaan syirik. Di antara ayatnya, Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakan bagi kami cahaya untuk kami. Maknanya orang yang apa ni beriman ni, nuruhum yas'a baina aydihim, cahaya mengelilingi mereka, wa bi aymanihim, dan di hadapan, di kiri kanan mereka. Cahaya ni hasil daripada ketaatan dia pada Allah Taala dan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia meninggalkan segala benda-benda yang karut-marut, dia terima Quran. Maka ni orang yang berseri-seri di hari akhirat. Wujuh yawma idzin musfirah, dahikatun mustabsyirah. Ayat nombor 40 hingga 42 itu takhwif ukhrawi, ancaman akhirat. Wajah yang tertutup, hitam pekat kerana terpedaya dengan kaum kerabat daripada mempelajari Al-Quran. Hak tadi meninggalkan adat resam kaum kerabat dia duk buat selama ni tu. Dia belajar Quran, belajar tafsir, tadabbur Al-Quran. Hak ni tak mahu. Duk pegang situ, duk pegang nenek moyang dia. Sekali mampu dengan begitu. 40 hingga 42. Wujuhun yawma idin 'alaiha ghabarah, tarhaquha qatarah, ulaika humul kafaratul fajarah. Dan muka orang yang ingkar pada hari itu penuh berdebu, kata Allah. Berdebu, hitam pekat. Tarhaquha qatarah, diliputi oleh kehitaman dan kegelapan. Hitam satu, pekat satu. Ulaika hum tarhaquha qatarah, ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka pada hari itu ialah orang-orang kafir yang derhaka kepada Allah Ta'ala. Baik, surah seterusnya surah At-Takwir. Kita baca dua surah hari ini. Surah Takwir menyatakan bagaimana manusia lari daripada manusia yang lain, tetapi akan berjumpa dengan amalan masing-masing, sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Kandungan surah ini, yang pertama sekali, Allah Ta'ala sebut ayat nombor 1 hingga nombor 6, 6 perkara berkenaan dengan tiupan sangkakala pertama. Ayat nombor 7 hingga nombor 13, 6 perkara selepas tiupan sangkakala kedua. Mana kiamat ni ada tiupan sangkakala pertama, ada tiupan sangkakala yang kedua. Lepas tu sumpah Allah Ta'ala. Sumpah Allah Ta'ala. Tentu akan belajar dalam muqaddimah tafsir tu, dia panggil lafaz qasam, dia panggil sumpah. Sumpah ni di mana kita boleh bersumpah, di mana kita tak boleh, dah haram kita bersumpah dan harus kita bersumpah. Guna wallahi wa tallahi itu di mana? Kat mana haram dia, kat mana harus dia.
dari mana tempat yang kita memang tak boleh bersumpah. Dan tu ayat nombor 15 hingga nombor 18, ayat 19 hingga 25 kemuliaan Al-Quran, dan ayat 27 hingga 29 iaitu sifat inabah yang kita akan sebut kejap lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat, idza asy-syamsu kuwirat, wa idza an-nujumu kadarat, wa idza al-jibalu suyirat, wa idza al-'isharu 'uttilat, وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Baik, surah At-Takwir ayat nombor 1 hingga nombor 6 saya sebut tadi berkenaan dengan tiupan sangkakala pertama, 6 perkara yang Tuhan sebut. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari dilingkari cahaya dan hilang lenyap. Wa idzan nujumu kadarat, bila bintang itu gugur berselera. Wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung ganang diterbangkan ke angkasa setelah menghancurkan seperti debu, kata Allah. Wa idzal 'isharu 'uttilat, dan apabila unta bunting itu dibiarkan. Wa idzal wuhus husyirat, dan apabila binatang-binatang liar dihimpunkan. Wa idzal bihar sujjirat, dan Allah Ta'ala sebut lagi apabila lautan itu meluap, bercampur bau, meluap-luap kepanasan dan bercampur bau, bukan warna asal lautan lagi. Baik, yang pertama matahari digulung, yang kedua bintang-bintang jatuh, yang ketiga gunung-gunung diterbangkan, yang keempat unta-unta bunting ditinggalkan. Unta ni satu benda yang berharga lah bagi orang Arab ni. Orang ada unta banyak ni ke saudagar kaya lah. Unta yang dia selalu beri makan, dia ambil manfaat daripada unta tu, dia tinggal gitu pada hari tu, menandakan bahawa dahsyatnya kiamat. Dan binatang-binatang dikumpulkan di penempatan manusia, dan lautan pun dipanaskan. 6 perkara itu semasa tiupan sangkakala yang pertama. Macam mana kita nak bayang tak tahulah. Kita tengok tsunami tu pun rasa takut lah. Ya, habis orang, berapa ribu orang mati.
Lauk tu bercampur dengan seluk. Tu baru sikit, orang panggil tu baru ibtila, baru ujian Allah Ta'ala. Baru ujian Allah. Allah Ta'ala tak mati semua orang situ, ada lagi hak hidup. Hak hidup tu mudah-mudahan dapat rahmat Allah Ta'ala. Mudah-mudahan insaf, mudah-mudahan sedar. Tapi kalau kaum yang terdahulu, Tuhan nak mati ke habis-habis. Tak tinggal seekor pun. Hak kafir tu tinggal hak beriman hidup. Zaman Nabi hari tu. Tapi tidak, Allah Ta'ala ni dia tak buat lagu tu. Dia nak suruh manusia ni beriman pada dia. Kemudian ayat nombor 7 hingga nombor 13 ni 6 perkara setelah tiupan sangkakala yang kedua. Wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila tiap-tiap diri disatukan dengan pasangannya. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila anak-anak perempuan ditanam hidup itu ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, dengan dosa apakah kamu dibunuh? Wa idzas suhufu nusyirat, dan apabila surat amalan kamu dibentangkan. Wa idzas samaa'u kusyitat, langit ditanggalkan daripada tempatnya. Wa idzal jahimu su'irat, dan neraka itu dinyalakan, dipanaskan secara menjulang. Wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila syurga itu didekatkan kepada orang beriman. Baik. Tiap-tiap diri berapa perkara? 1, 2, 3, 4, 6 perkara juga. Hal tadi sebut matahari gulung, bintang jatuh, gunung terbang, unta ditinggal, binatang-binatang dikumpul dalam penempatan manusia, laut dipanaskan. Lepas daripada tiupan sangkakala yang kedua ni, roh dipertemukan dengan tubuh kembali. Roh dipertemukan dengan tubuh kembali. Pertama, yang kedua, bayi perempuan dikuburkan hidup-hidup akan ditanya. Masyarakat jahiliah dulu, dia kira anak perempuan ni pelihara pun tak ada guna, dia kata. Sebab tak nak bekerja bersama dengan ayah dia cari makan. Dia pun fikir, dia kata makan nak, kerja malah. Kata. Jadi awal-awal, kecil lebih baik mampus. Besar-besar menyusahkan orang. Tu jahiliah dia fikir gitu. Nah, tapi yang peliknya, cara Tuhan jawab. Dalam surah Az-Zukhruf, dia kata malaikat ni anak perempuan Allah. Akidah musyrikin Mekah. Dia kata malaikat ni anak perempuan Allah. Hasil daripada perkahwinan Allah dengan jin daripada golongan bangsawan. Pelik-pelik kita dengar tak? Tapi itu memang akidah dia, orang musyrikin Mekah. Jadi Tuhan pun tanya dalam surah tu. Sebab musyrikin Mekah ni, syirik dalam Quran ni 4 perkara je. Syirik dalam Quran ni 4 perkara. Yang pertama, puja Nabi, ruh wali, ruh malaikat, syaitan dan jin. 4 perkara yang dipuja. Ruh Nabi, ruh wali, malaikat, syaitan, jin. 4 perkara ni adalah ahwal akidah, keadaan akidah orang musyrikin Mekah. Nanti kita akan belajar nanti. Dalam muqaddimah tafsir tu dah akan belajar. Jadi orang musyrikin Mekah ni dia puja lah malaikat ni. Dia kata malaikat ni anak perempuan Allah, lepas tu dia puja anak perempuan. Lalu Tuhan tanya ke dia, dah kamu yang bunuh anak perempuan tu sebab apa? Kamu kata anak perempuan tak ada guna, lepas tu mu bunuh dia. Lepas tu mu kata anak perempuan Allah Ta'ala ni malaikat, lepas tu mu minta dengan malaikat. Apa ke benda akidahmu ni? Quran tanya dia, tak boleh nak jawab juga. Musyrikin Mekah tak nak jawab. Lepas tu dia kata apa ke Nabi? Dia kata sihir. Sihir Muhammad ni, Quran ni sihir. Allahu Akbar. Bagaimana jiwa Nabi tak tahu lah. Jadi bagi dia anak perempuan tak ada guna, dia kata. Bunuh. Last sekali kalau tak mau bunuh, dia biar hidup dengan begitu. Jadilah tempat pelacuran pada zaman dia. Hidup dengan keadaan jahiliyah. Islam hari tidak. Perempuan ada kaedah dia yang Islam jaga. Orang lelaki memang kena jadi pemimpin kepada perempuan. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Orang perempuan sebagai pembantu. Banyak adat-adat tradisi masyarakat jahiliyah yang dipecahkan oleh Nabi SAW. Banyak benda. Di antaranya jahiliyah tak berkahwin dengan janda, aib. Jika berkahwin dengan janda ni satu benda yang aib. Satu benda yang aib. Kalau oleh kerana benda ni benda yang aib, maka tak ada orang nak berkahwin.
Nabi SAW berkahwin dengan balu-balu, iaitu janda-janda yang ke sahabat dia dalam peperangan, sahabat meninggal, Rasulullah ambil buat jadi isteri. Janda. Ini nak bagi tahu bahawa Nabi tu mengangkat martabat kaum perempuan. Dan ada di antara sahabat yang duk mengaji dengan Aisyah sendiri, Ummahatil Mukminin, Aisyah radhiyallahu anha, sahabat duk mengaji dengan dia. Bahawa ini Islam membela kaum perempuan. Ada pula lah ni dia panggil Sisters in Islam. Waktu lagi mengarut nak bela perempuan yang kononnya macam Allah Ta'ala duduk lebih sangat pada lelaki. Mengarut sungguh puak ni. Dia panggil puak-puak otak dia tak bersambung. Kalau dia mengaji Quran ni, otak dia bersambung lah. Sebab Quran sebut semua pasal lelaki dan perempuan untuk hidup atas muka dunia ni. Oleh kerana dia rasa fikir hidup atas muka dunia dengan cara dia, dengan tidak cara Allah Ta'ala. Kita kena fikir mengikut cara Allah. Kita buat apa pun, sebab hujung jatuh hidup kita ni di antara syurga neraka, wal'azubillah. Dah, kita ada dosa, kita ada pahala. Sebab tu kita kena fikir panjang. Nak berniaga baik, nak buat apa baik, mesti ada dosa, mesti ada pahala. Puak-puak ni, oleh kerana Quran tu tak ada dalam jiwa dia, duk mari mana dosa pahala, dia buat je lah apa yang dia nak. Duk sehari dua ni duk bising pesta arak. Kerajaan kata tak apa, kita akan tengok, beri tempat khas. Saya nak sebut bahawa tidak ada agama atas muka dunia ni menghalalkan arak. Tanya. Masa kita nak haramkan penjualan arak terbuka di Kelantan dulu, almarhum Tuan Guru, Allahumma ghfir lahu, dia panggil semua ketua-ketua agama, Buddha ada, Sikh ada, semua tanya pandangan pasal arak ni, macam mana agama kamu, haram ke tak haram. Tidak ada satu agama pun kata halal. Semua haram. Semua haram. Saya tanya pada seorang Sami Buddha. Sami Buddha di tempat ni ada Tok Sami dia lah. Dia baik dengan orang ni, orang kampung ni. Sebab dia duduk dalam kampung tu orang Islam, dia minoriti. Ada seorang mati hari tu, meninggal dunia. Siang tu, kawan jugalah. Kita pun pergi. Jadi banyak barang duk tepi mayat tu, banyak ada tilam, ada puyuk, ada gelah, macam-macam. Saya kata ni barang apa ni? Ni barang si mati, dia kata. Dan nak buat apa? Kalau Tok Sami guna, makna si mati tu guna dalam kubur. Untuk Sami tidur atas tilam dia, tidur dalam tilam lah si mati tu. Kalau hak kaya sikit, kalau Tok Sami tidur dalam ekor lah dia. Dia kira gitu, agama dia. Biarlah. Saya kata tak apa. Saya kata nak tanya tu, saya kata dalam kampung ni ada wakaf satu situ, wakaf tu lah, tempat orang berehat tu lah. Jadi orang duk minum arak, kata orang sini. Saya banyak tengok orang Siam duk minum arak. Dah kata betul ustaz, dia kata. Dah boleh minum arak. Dia kata haram, berdosa tu. Sami tu kata. Tak boleh ustaz, dia kata haram. Mati masuk neraka, dia kata minum arak. Dia kata saya. Saya pun kata, dalam agama pun kita juga. Memang dia kata. Memang dalam agama kita memang tak boleh arak ni. Rosak fikiran, dia kata. Jadi nak bunuh orang, nak buat maksiat, nak mencuri, nak apa. Ibu segala kejahatan, dia kata. Dia kata pada saya. Kena tazkirah kita gitu. Tok Sami tazkirah kita. Tapi nak beritahunya, tu agama Buddha. Kristian pun begitu. Dan bila semua agama sepakat kata arak ni haram, nak buat festival apa, nak beri kebenaran apa laginya? Nak minum arak tempat bersendirian, tempat hak telah dijual arak dalam bar mana-mana tu, minum dah pecah perut apa? Saya ingat lagi dulu bila kita haramkan permiharak ni, ada seorang daripada Kuala Lumpur, Cina lah, dia kata tak apa, dia kata kita nak pergi buat pesta arak di Kelantan. Dan dia kata boleh minum, dia kata dalam permihakan sejarah kita nak pergi minum belaka di Kelantan. Masa tu almarhum Tok Guru jawab, mari minum biar pecah perut. Tak bagi paksa dah, takut pecah perut. Mari minum, dia kata biar pecah perut, kita minum. Itu benda-benda begini, tahulah dia fikir macam mana, wallahu a'lam. Tapi saya nak sebutnya situ, bahawa semua agama ni arak haram. Jadi bila semua agama bersetuju,
Buat apa kita nak bagi lesen lagi? Buat apa ni? Allahu Akbar. Apabila bayi perempuan yang dikuburkan hidup ditanya, lembaran amal dibuka, langit dilenyapkan, neraka jahim dinyalakan, syurga didekatkan. 17 hingga 13. Syurga didekatkan, neraka jahim dinyalakan. Hak dulu dah apa ni orang panggil nyala dah. Sekarang ni pun duk nyala dah. Tapi bila kiamat ni dinyalakan lagi. Ayat nombor 15, 16, 17, 18. 15 hingga 18 itu lafaz qasam, sumpah Allah Ta'ala dengan makhluk dia. Perlu diingatkan bahawa kita tidak boleh bersumpah dengan nama makhluk. Bersumpah kita hanya dengan nama Allah. Wallahi wa tallahi wa billahi. Boleh. Sumpah dengan nama makhluk haram. Demi wali ni, demi untuk wali tu tak boleh. Ya Allah, demi keberkatan wali ni, maka berilah kepada kami keberkatan. Macam kau duk minta tu lah. Demi tu bersumpah apa tu? Dengan ada kemuliaan pada wali ni, dia bertawassul dengan cara yang salah, bukan dengan cara yang diajak oleh Allah. Nah, ayat nombor 15. Alimat nafsum ma ahdarat. Setelah semua itu berlaku, ketahuilah tiap-tiap diri akan amal yang telah disediakan. Fala uqsimu bil khunnas. Oleh itu aku bersumpah dengan bintang-bintang yang tenggelam dan timbul. Khunnas itu bintang-bintang yang menjadi petunjuk arah pada manusia. Al-jawaril kunnas yang beredar, juga yang tetap pada tempatnya. Bintang kalau tengok ada berkelip, ada yang beredar, kita panggil planet. Wal laili idza as'as, dan malam bila dia hampir habis. Was subhi idza tanaffas, dan siang bila dia mulai terang. Ni ayat ni Allah panggil bunga-bunga bahasa sumpah Allah Ta'ala. Bagaimana Tuhan bersumpah dengan makhluk yang dia jadikan, nak tanda bahawa Allah Ta'ala ni berhak nak sebut apa sahaja pada manusia. Kerana apa? Jawapan kepada sumpah ini itu, kamu pasti akan tempuhi benda-benda begini. Benda-benda bintang jatuh, neraka dekat, syurga dibuka tu kamu pasti. Oleh kerana pasti, maka ingat bahawa aku sumpah dengan benda-benda makhluk yang aku buat ni. Tak apa Tuhan nak bersumpah dengan makhluk dia, cuma kita nak bersumpah dengan makhluk tak boleh. Kena bersumpah dengan nama Allah Ta'ala. Ayat nombor 19 hingga 25 itu kemuliaan Al-Quran. Innahu laqawlu rasulin karim. Sebenarnya Al-Quran sesungguhnya kalam Allah disampaikan oleh Jibril, utusan yang mulia. Rasulin karim di situ itu utusan Allah Ta'ala Jibril. Ya, bukan Nabi itu dah, utusan Allah Ta'ala. Kalam Allah adalah sesungguhnya kalam Allah. Quran ini disampaikan oleh Jibril, utusan yang mulia. Dhi quwwatin 'inda dhil 'arsy makin, yang kuat, gagah, yang berkedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai arsy. Itu kelebihan Jibril. Muta'in samma amin, dia yang ditaati di sana di kalangan malaikat, lagi dipercayai. Amin ni maknanya lagi dipercayai. Maknanya Allah Ta'ala suruh dia gitu-gitulah. Bukan nak kata malaikat lain tak boleh percaya ni. Yang faham gitu. Malaikat lain semua la ya'sunallah, tidak akan derhaka pada Allah. Sebab malaikat ni diciptakan untuk taat pada Allah. Macam-macam mana pun dia taat pada Allah lah. Dia tidak akan derhaka pada Allah Ta'ala. Jibril menduduki kedudukan yang tinggi di sisi malaikat-malaikat yang lain. Penyampai kalam Allah pada Nabi SAW. Wa sahibatihi wa sahibukum bimajnun, dan sebenarnya sahabat kamu Nabi Muhammad itu, wahai golongan yang menentang Islam, bukanlah ia seorang yang gila seperti yang kamu tuduh. Sahabatmu nama Muhammad ni, orang kampungmu ni, hak dulu menggelar dia Al-Amin, menggelar dia baik, dia tu bukan penyakit gila, wahai musyrikin Makkah. Hak gila tak betul. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, Tuhan sebut. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan Nabi Muhammad yakin bahawa yang disampaikan kepadanya oleh wahyu daripada Tuhan adalah sesungguhnya Nabi Muhammad telah mengenal dan melihat Jibril di kaki langit yang nyata. Bila ni? Zaman apabila Allah SWT
suruh Jibril turunkan wahyu yang pertama. Baca Allah Ta'ala perintah pada Jibril, jumpa Muhammad, iqra' bismi rabbik. Dia peluk Nabi, cerita tu Nabi turun. Lepas tu Nabi turun dengan cepat-cepat daripada Gua Hira. Nabi paling tengok besar. Ni dalil yang mengatakan inilah kali pertama Nabi melihat Jibril dengan rupa yang asal dia. Satu lagi pada malam Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj itu mengikut riwayat, sayap dia saja tak nampak timur barat. So, malaikat Jibril. Ada dia sahabat diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala untuk melihat malaikat dalam rupa parah manusia. Sahabat bila mari Jibril menyerupai seorang lelaki lah, mari duduk dengan Nabi, belaga lutut dengan Nabi. Tu kelebihan sahabat. Kalau ada orang ini dia kata Jibril mari jumpa dengan dia, pegang tampar, tak sedar ni lah. Mana ada Jibril mari jumpa dengan mu. Kawan saya dulu dia mengaji di Mesir. Dia kata malam 27 dia kata Jibril mari turun jadi imam, dia kata. Saya tengok dia kata betul, dia kata betul Jibril. Rupanya Syekh Jibril. Syekh Jibril tu kan qari Quran tu. Dia kata Jibril tu jadi imam. Terkejut saya. Mujud tu kata dia sesat. Melihat Jibril di kaki langit yang nyata. Terang je lah. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Dan bukanlah Nabi Muhammad seorang yang boleh ditomoh dan disangka buruk terhadap penyampaiannya akan perkara-perkara yang gaib. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Dan sebenarnya Al-Quran bukanlah perkataan syaitan yang syaitanir rajim, syaitan yang bersifat kena rejam. Allah Ta'ala beri syaitan sifat dia begitu. A'udzubillahi minasyaitan rajim. Syaitan yang kena rejam. Rejam ni maknanya benda yang kita kena, jangan mari dekat dengan kita. Mari dekat aku baling ke batu dia. Dah, jangan mari dekat. Syaitan nak mari dekat pun tak boleh. Jangan adakan jalan untuk syaitan mari dekat dengan kita. Apatah lagi nak ikut syaitan. Ni jalan syaitan kita pergi ikut. Allah Ta'ala ajar jangan mari dekat pun. Mari dekat kena baling ke batu. Baik. Orang tuduh Nabi tadi gila, sihir. Semua Allah Ta'ala jawab bahawa Nabi tidak. Jibril yang bagi tahu, bukan dia reka sendiri. Kerana bagi orang musyrik Mekah, Nabi duduk diam-diam tengah-tengah malam, duduk saja, lepas tu tulis, esok baca. Nabi nak tulis macam mana? Nabi tak pandai membaca dan tak pandai menulis lah. Nak tulis macam mana? Tak pandai membaca, tak pandai menulis. Nabi ni bukan mak Nabi ni tak reti, bodoh. Kena faham betul-betul tu. Kita kalau tak pandai baca, tak pandai tulis, nak buat macam mana? Tak boleh buat apa. Tapi orang Yaman tak pandai baca, tak pandai tulis, boleh jadi ahli parlimen. Ada ahli parlimen Yaman lu, baca tak pandai, tulis tak pandai. Orang yang lain untuk baca dengan dia. Dia jadi ahli parlimen sebab dia kabilah dia kuat. Tanding-tanding menang pilihan raya. Tak reti apa satu. Nak bagi tahu dah. Jadi ahli parlimen. Orang tu baca ke dia. Nama apa dah saya lupa dah. Muhammad ni tak reti baca, tapi tidak jadi hina kerana Allah Ta'ala sengaja programkan begitu. Ada orang tanya, dah Muhammad baca Quran macam mana tak reti baca? Quran Allah Ta'ala bagi reti ke Nabi? Sebab hidup Nabi ni Quran. Hidup Nabi ni Quran. Akhlak Nabi ni Quran. Dan ingatan Quran tu, Nabi ni bukan baca Quran. Allah Ta'ala waktu Quran di atas diri dia. Quran tu ada dalam dada dia. Lepas tu dia sebut pada sahabat yang tulis kalau tak ingat, dan sahabat yang hafal dia, lepas hafal dia tulis. Kalau tulis tu takut tak ingat, takut lupa. Kita pun begitulah dah, tulis takut lupa. Nabi ni bukan istilah ambil Quran baca macam kita baca, tak. Diri dia tu dah Quran dah. Diri dia tu dah Quran dah. Hak berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, Quran tu hijrah daripada Mekah ke Madinah tu. Nak melengkapkan sebuah Al-Quran yang Allah Ta'ala nak turun pada Nabi ni. Jadi siapa dia buat turun? Jibril. Mari buat turun pada Allah Ta'ala, pada Nabi SAW daripada Allah. Dan Jibril ni disebut dah orang yang bukannya perkataan syaitan. Jibril yang bawa, syaitan pun takut dengan Jibril.
Baik, ayat nombor 19 hingga 25, kemuliaan Al-Quran dan Nabi Muhammad ini disebut Al-Quran ini disampaikan oleh malaikat yang hampir dengannya, itu Jibril. Itu Al-Quran ini bukan daripada syaitan, dan Nabi Muhammad bukan seorang yang kahin. Kahin ni makna bomo, yang beritahu benda-benda gaib. Bukan. Benda-benda gaib yang Nabi tahu tu semua daripada Allah Ta'ala. Baik, nombor 27 hingga nombor 29, ayat 27 hingga 29, iaitu Allah Ta'ala sebut mereka yang mempunyai sifat inabah, berada di atas jalan yang lurus sahaja, yang mengambil pengajaran dan peringatan daripada Al-Quran. Dan Allah bertanyakan kepada manusia ke mana mereka akan pergi bila Quran sudah ada. Adakah mereka dapat petunjuk ataupun tidak? In huwa illa dzikrul lil alamin. Quran tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh penduduk alam. Maknanya Quran bukan untuk orang Islam saja, untuk orang bukan Islam pun sama. Wajib juga dia terima Quran. Cuma di atas kita je nak dakwah ataupun tidak dia. Wajib kita dakwah dia supaya terima Quran. Kita kena bagi juga dia Quran supaya dia reti apa dia yang nak sebut ni. Kita kena bercakap juga dia masalah Quran supaya dia tahu. Liman syaa minkum ayyastaqim, itu bagi sesiapa dari kamu yang mahu tetap teguh atas jalan Islam yang betul. Nak ikut jalan betul dengan Quran, tak boleh ikut jalan lain. Quran tak ajar benda-benda yang karut-marut, benda-benda yang bukan daripada boleh menjadi manusia tu. Quran ajar kepada manusia ni menyebabkan manusia ni cerdik. Dan cerdik pada sudut pandangan Islam ni, cerdik sampai boleh surga Allah. Untung macam mana atas muka dunia, tapi boleh neraka, dia panggil bodoh. Kenyang dunia saja. Tapi rugilah macam mana atas muka dunia ni, untung macam mana pun. Kalau sampai akhirat, maka dia cerdik. Jadi beruntunglah orang yang untung atas muka dunia dan untung akhirat. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Dan kamu tidak dapat menentukan kemahuan, dan kamu tidak dapat menentukan kemahuan kamu mengenai sesuatu pun kecuali dengan cara ditentukan oleh Allah. Maka Tuhan yang memelihara, yang mentadbirkan alam. Tak boleh buat apa-apa manusia ni. Semuanya manusia kena berada pada jalan yang lurus, dan Allah Subhanahu Wa Taala menentukan petunjuk ini kepada manusia. Dan perkara ditentukan oleh Allah Ta'ala kepada manusia tu, walaupun manusia tak berkenan macam mana pun, manusia cuba dah untuk jauhi benda-benda yang tidak baik yang berlaku pada diri, tiba-tiba Tuhan tentukan. Terimalah dengan seadanya, kerana itu qaddar Allah, kerana itulah benda yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah kita sambung pada bulan hadapan surah Al-Infitar. Wallahu Ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.